salah satu teknik dalam meringankan tekanan perasaan adalah melalui bersembang ataupun socialize, di mana dekat sini kita kena salurkan emosi kita tu dekat orang lain. Orang lain tu siapa? Tak kisahlah siapa-siapa. Kita boleh cakap dengan kawan kita boleh bercakap dengan Azira kan, kita boleh bercakap dengan siapa-siapa sahaja. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua followers keluarga. Okey, kembali lagi kita dalam Keluarga Talk. Alright, untuk hari ni apa agak-agak topik kita kan? Sebelum saya nak cakap apa topik kita dan siapa kat sebelah saya ni, kalau siapa yang belum kenal, alright, saya nak ingatkan kepada semua yang ada kat rumah tu, follow dan juga subscribe kita punya social media untuk dapatkan lebih update daripada kami Majalah Keluarga. Okey, dan paling penting sekali lah, jangan lupa subscribe dan on notification di YouTube Majalah Keluarga. Okey, so anda kat rumah hari ni okey ke, sihat ke, semua masalah mental semua okey ke? Sebab hari ni kita nak membawa tajuk iaitu luaran okey, dalaman koyak, awasi masalah mental keluarga. Bersama hari ni kita ada Dr. Hajah Azuraida Syahadan. Jom kita dengar sikit suara doktor. Boleh doktor perkenalkan diri? Assalamualaikum Zira, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Bersua kita atas platform online kan. Itulah. Okay, so nak perkenalkan diri ke Zira? Perkenalkan diri sikit sebab orang tak tahu, ada yang tak tahu lagi ke. Boleh lah. Boleh insyaAllah. Okay, boleh panggil saya Dr. Azu lah kepada siapa yang mungkin belum pernah kenal siapa Dr. Azu tu. Sebenarnya saya banyak bercakap mengenai ilmu kepimpinan diri, keluarga dan juga organisasi. Juga antara topik-topik lain yang saya sering berkongsi adalah mengenai kesihatan mental, minda, macam mana kita nak buat terapi minda, lepas tu bagaimana melihat perkembangan anak-anak dan semua yang berkaitan lah dalam ruang lingkup kepimpinan diri dan keluarga itu sendiri. InsyaAllah mungkin kita boleh berkenalan lebih nanti, boleh jenguk-jenguk saya punya Facebook ke kan, ataupun page atau Instagram. Alright doktor. Okay, doktor ready untuk kau kata hari ni? Itulah menarik topik kita kan. Itulah sebab kita dalam fasa masih lagi fasa pandemik ni. So dan kalau kita tengok dekat luar sana banyak sangat kes yang melibatkan masalah mental kan, kesihatan mental. Dan juga saya ada terbaca doktor report talian bantuan sokongan psikososial yang diwujudkan semenjak 25 Mac 2020. Dalam report tu ada mengatakan kebanyakan panggilan memerlukan sokongan emosi dan juga kaunseling. So daripada 1 Januari tadi 2021 hingga 18 Jun 2021, talian bantuan sokongan psikososial ni mendapat menerima sebanyak 122,000 tau doktor. 328 panggilan, ya banyak. Dan daripada jumlah tadi tu sebanyak 109,806 ataupun 89.4% daripadanya berkait rapat dengan isu-isu psikologi kesan daripada pelbagai mental masalah sosial seperti kehilangan pekerjaan, hilang tempat bergantung, pergaduhan antara ahli keluarga dan juga masalah rumah tangga doktor. Banyak betul masalah diorang ni kan. Kita tak tahu apa masalah diorang yang sampaikan yelah macam-macam lah kan waktu pandemik ni kan. So boleh tak doktor kongsikan peranan support system dalam kekeluargaan untuk membendung masalah ni lagi serius? Okay, boleh Zira. Dia macam ni, pertama sekali kan sebelum kita kongsikan lebih detail,
kita semua kena tahu apa maksud support system ni ataupun sistem sokongan ni, sebab ada orang dia tak tahu bila kita cakap support system nanti dia apa benda support system tu, tak pernah dengar pun kan. Jadi kita kena bagi tahu support system ni sebenarnya adalah terdiri pada individu yang memberikan sokongan ataupun rasa hormat ataupun penjagaan kepada individu lain yang berada dalam masalah kan, ataupun dalam khidmat bantuan. Basically individu yang dalam support system ni, mereka ni dilatih untuk tidak menilai individu lain. So macam dia tempat luahan perasaan kan. Dia akan bagi maklum balas yang terbaik untuk orang yang memerlukan bantuan tersebut. Jadi basically support system ni merupakan, kalau dalam institusi kekeluargaan lah, kita gunakan dia sebagai satu pendekatan untuk membantu keluarga atau pasangan atau individu yang memerlukan khidmat nasihat kan. Sebab basically tanpa support system kita cenderung untuk fikir bukan-bukan, overthinking, dahlah kita duduk sorang-sorang, PKP, lepas tu mungkin kita kena dera, mungkin kita ni ada masalah keluarga kan, lepas tu kita tak ada tempat luahan. Jadi dekat sinilah bila terjadinya masalah-masalah tersebut yang saya sebut tadi tu, dekat situlah nanti kita akan keluarkan pemikiran yang bukan-bukan yang eventually lead kepada masalah depression, lepas tu ada pemikiran rasa nak bunuh diri, rasa nak bercerai, rasa macam dunia ni orang kata dah berada di penghujungnya kan Zira kan. So sekarang kita nak cakap tujuan penting dia Zira, actually kenapa kita kena ada support system ni. Tak kisahlah support system ni siapa-siapa pun boleh kan. Mungkin daripada majalah keluarga ke ataupun dari psikologis ke. Tujuan dia kita nak improve komunikasi dalam rumah tangga, kita nak resolve konflik dalam keluarga kita kalau ada any kind of conflict. Lepas tu basically kita nak memperkukuhkan keharmonian rumah tangga ataupun kekeluargaan tu. Yang ini saya kongsikan lepas ni, saya selalu bagi formula keharmonian rumah tangga ni lah kan. Kenapa penting tu kan. Alright, so doktor ada sebut tadi tentang bila adanya masalah ni boleh menyebabkan atau memberikan tekanan hingga mengalami itulah kebimbangan, kemurungan kan. Kalau kita tengok the latest one ni, isu yang paling orang kata yang paling terkesan bila ada someone yang meninggal dunia sebab dia terlalu stres lah, tak dia balik kampung apa semua kan. Betul. Jadi macam mana doktor untuk kes-kes macam ni bila seseorang tu dapat tahu yang dia tu ada kemurungan atau kebimbangan, perlu ke kita menggalakkan mereka untuk jumpa psikiatri ataupun mendapat rundingan mana-mana lah kan dekat luar, dan untuk mengurangkan dia punya gangguan, ataupun kita sendirilah kita tahu yang kita ni ada masalah tu, untuk kita sendiri cenderung untuk pergi minta bantuan tu. Macam mana doktor? Okay, Cik ni sebenarnya at first place kita tak perlulah jumpa psikiatris bila macam kita mengalami satu masalah, contoh kehilangan ahli keluarga kan. Dan dekat situ kita mengalami kesedihan, kita mengalami satu tempoh orang kata blues lah kan, tempoh kemurungan sementara kerana kehilangan. Tapi ianya tidak bermaksud kita mengalami depression ataupun tekanan yang berlanjutan yang mengganggu emosi kita. Sebab ada beza tekanan yang biasa dengan tekanan yang boleh menyebabkan depression ni kan. So basically pertama sekali kita kena tahu seandainya situasi tersebut berlaku tidak lama, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari ke kurang daripada 2 minggu, makanya kat situ kita tak perlu untuk berjumpa psikiatris. Tetapi sangat penting untuk kita ada support system tadi tu kan. Sebab apa? Sebab dekat situlah kita perlu meluahkan perasaan kita. Salah satu teknik dalam meringankan tekanan perasaan adalah melalui bersembang ataupun socialize, di mana dekat sini kita kena salurkan emosi kita tu dekat orang lain. Orang lain tu siapa? Tak kisahlah siapa-siapa. Kita boleh cakap dengan kawan kita boleh bercakap dengan Azira kan, kita boleh bercakap dengan siapa-siapa sahaja.
tak semestinya psikiatris, sebab semasa kita bersembang tu basically hormon gembira akan keluar dan dia akan kurangkan adrenalin ataupun hormon kesakitan yang kita rasa tu kan. Jadi sebab tu digalakkan untuk kita berkomunikasi, bersembang dengan orang. Tapi macam yang saya bagi tahu, kalau tempohnya singkat, kita tak perlulah nak jumpa psikiatris terus, sebab nanti kita pula yang rasa saya ni tak betul ke kan. Nanti kita akan tanamkan satu perasaan yang macam daripada kita okey, tiba-tiba kita akan rasa macam saya ni tak okey ke, saya ni gila ke. Tidak macam tu sebenarnya. Okey, faham. So apa-apa pun sebenarnya bila someone yang ada masalah datang cari awak ataupun yelah siapa-siapa yang mungkin yang sedang mendengar ni kan. Okay, so mungkin nak tak nak macam sebenarnya cubalah untuk bagi idea-idea ataupun bagilah kata-kata semangat yang sangat baik untuk diorang sebab yelah diorang sangat mempercayai kita untuk dengar apa yang dia nak luah kan. Daripada yelah dia datang kepada kita, dia minta harapan untuk kita mendengar tapi kita nak tak nak. So macam kesian lah dekat diorang kan. Betul doktor? So untuk memilih orang yang untuk mendengar kita pun sebenarnya benda yang penting juga doktor kan, betul? Selalu kalau untuk berbanding antara rakan-rakan ataupun ahli keluarga, yang mana doktor rasa lebih terjerumus orang mencari dan kalau selalunya lah. Alright, okay. Dia bergantung kepada situasi diri kita dan kedudukan kita sebenarnya. Okay, masa kita dibesarkan, ada sesetengah daripada kita ni, kita dibesarkan dalam satu ruang lingkup keluarga yang harmoni. Yang mana perhubungan kita dengan ahli keluarga kita sangat rapat kan. Kita dengan ayah kita, mak kita macam kawan kan. Jadi bila kita ada satu persekitaran macam tu, orang pertama, individu pertama yang kita sekiranya kita ada masalah dengan pasangan kita, kita kena laporkan kepada ataupun ngadu pada keluarga kita. Sebab kita tahu keluarga kita akan jaga kita, akan tutup aib kita. Tetapi dalam situasi kedua, ada sesetengah individu yang mungkin dibesarkan dalam keadaan keluarga yang tidak berapa erat, tak ada ukhuwah dekat situ. Jadi dia pun rasa macam tak penting sangatlah untuk parent dia tahu apa yang dia buat kan. Jadi bila berada dalam keadaan begitu, kita tak cari keluarga kita sebab nanti keluarga kita akan cakap bila dah susah baru nak datang cari kan. Biasalah kadang ada kata-kata yang terkeluar yang kita tak sangka kan. Jadi kat situ kita akan rasa sakit hati. Jadi instead of mencari keluarga, kita cari kawan, sahabat ataupun support system lain lah seperti talian psikologi kan untuk kita meluahkan. So ada dua keadaan di situ, kita kena tengoklah hubungan kita dengan ahli keluarga bagaimana. Sekiranya elok, kita refer kepada keluarga, tetapi sekiranya tidak berapa rapat ukhuwah tersebut, makanya kita boleh mencari kawan atau sahabat. Tapi ada je orang yang macam sahabat saya, kawan saya, suami saya, tapi suami saya buat hal. Macam mana ni doktor kan? So kalau dalam kes macam tu, kita telefonlah talian psikologi. Sebab talian psikologi ni selalu dia tak kenal pun kita secara face to face kan. Kita berhubung melalui panggilan telefon. Dekat situ basically kita pun selesa untuk memberitahu. Alright, okay, faham. So siapa yang sedang menonton ni yang mana rasa diri ni tergolong daripada masalah yang ada kebimbangan ataupun kemurungan, bolehlah meluahkan, at least boleh lega sikit hati tu, diri tu daripada pendam sorang-sorang kan. Alright, so siapa yang tengah tengok juga ni boleh share kita punya video, share, like supaya ilmu ni ataupun kita punya info hari ni bukan kita je yang tahu, kita boleh spread dekat semua orang. Sebab yelah tak semua mungkin kita okey tapi orang lain tak okey, tapi dalam diam dengan adanya video ni diorang macam tahulah apa yang diorang nak buat. Betul doktor? Betul, Okay. betul. Alright, so tadi kita dah main kepada mental kita apa semua kan, apa cara kita nak luahkan kita punya kebimbangan ataupun kemurungan ni. Mungkin ada juga doktor, selain daripada itu, kita ada amalkan gaya hidup sihat diikuti dengan diet ke, ada ke sebagai kunci untuk membantu otak kita menjalankan fungsi dengan baik? So macam mana tu doktor?
Betul, itu memang tidak dinafikan sebenarnya amalan gaya hidup sihat tu ataupun diet seimbang ke kan. Sebenarnya itu memang sangat penting. Saya baru cakap mengenai perkara ni dan saya selalu tanamkan dalam diri saya, minda saya mengenai kesihatan dan juga gaya hidup sihat ni. Kalau Zira nak tahu, sebenarnya ada satu pepatah Arab yang famous sangat. Saya selalu sebut jugalah ni. Pepatah Arab memberitahu bahawa minda yang sihat datang daripada badan yang sihat. So dia ada kaitan tahu, minda kita membentuk emosi kita kan dan membentuk kelakuan kita. Dia bagi kesan, bukan ada bagi kesan, dia actually datang daripada badan yang sihat. Maksud badan yang sihat ni sebenarnya daripada kitab Ihya Ulumuddin kan, ada menyatakan mengenai dua jenis kesihatan, okay? Kesihatan dalaman dan kesihatan luaran. Lepas tu basically kesihatan dalaman tu apa? Kesihatan dalaman tu adalah more on kita punya spiritual, betul tak? Dia macam dia bukan sihat luar saja, fizikal, yes, kita tahu kesihatan luaran tu basically lebih kepada exercise kan, lebih kepada kita beriadah. Namun kesihatan dalaman tu lebih kepada kesihatan batin, di mana kita banyakkan berzikir, banyakkan baca, solat, fikir yang positif. Itulah maksud kesihatan batin. Lepas tu bila kita bercakap pasal kesihatan pula, dia ada kaitan dengan kebersihan pula. So dua aspek penting kat sini Zira. Yang pertama kesihatan, yang kedua kebersihan. Kebersihan pula, kebersihan luaran ataupun fizikal, dan yang satu lagi kebersihan dalaman. Kebersihan luaran ni macam kita mandi, kita tahu kan, kita bersih-bersihkan rumah kan. Itu kebersihan luaran, bagi impact dekat minda, dekat gaya hidup kita. Kalau rumah kita bersepah kan, memang minda kita akan serabut. Lepas tu energi yang ada, aura yang ada di sekeliling, semua rasa macam nak marah kan, jalan-jalan terpijak toys anak kan. Jadi kita kena bersihkan fizikal tu. Kalau dari segi dalaman, kebersihan dalaman pula, basically kita jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan marah, maksiat ke, ataupun perkara-perkara tak best lah yang berkaitan dengan hati dan jiwa kita kan. So bercakap pasal dua benda ni sebenarnya sangat menarik sebab dia ada kaitan dengan apa yang disebut di dalam hadis salah satu Sahih Bukhari, sabda Rasulullah. Kalau tak silap saya, ayatnya berbunyi, madu merupakan penawar kepada segala penyakit dan Al-Quran merupakan penawar kepada segala penyakit minda. So penyakit fizikal kita boleh heal dengan madu. So dekat situ dia dah masuk bab kesihatan, dia dah masuk bab pemakanan. Tetapi penyakit mental kan kita boleh heal juga. Heal guna apa? Guna minda pula, guna Al-Quran kan, sebab ini Sahih Bukhari kan. Jadi basically kita tahu kat sini, kalau kita rasa mental kita tak stabil, emosi kita tak stabil, kita jaga kesihatan dalaman, kita jaga kebersihan dalaman, kita buka Quran kan. Kalau kita rasa macam fizikal kita pula, gaya hidup kita macam tak best tak rasa macam dah berserabut dah ni kan. So kita buat apa? Mungkin kita boleh ambil madu kan 2 kali sehari. Lepas tu kita boleh keluar beriadah, bersenam. Dan yang terakhir sekali kita kemas-kemaslah rumah kan, bersih-bersihkan rumah kan. Tu kita boleh buat. Alright. So sebenarnya banyak cara yang boleh kita membendung sendirilah kita punya kebimbangan, kemurungan ni kan. Dia sebenarnya dia tengok juga aspeknya kan. Kita bukannya bila kita tahu kita ada kemurungan, kita ada kebimbangan, kita perlu duduk di sudut, duduk termenung ke tidak. Betul. Kita kena buat sesuatu untuk bangkit. Okey, betul? Betul. Alright. Sesuatu tu yang saya cakap tadi tu dari aspek kebersihan, kesihatan, dalaman dan luaran. Betul. Sebab selalunya yelah kalau kata kemurungan ni, kalau kita tengok gambar apa orang yang sedih, orang yang duduk melutut, yang yelah yang mengisi apa semua. So kita kena keluar daripada benda tu. Cuba untuk avoid semua benda tu. Kalau bukan kita yang buat, siapa yang nak buat? Memang kita ada meluahkan dekat orang kan apa semua, tapi sebenarnya diri kita sendiri kita kena bantu untuk keluarkan, insya-Allah lah
kan. Alright, so doktor, macam tadi kita kata institusi apa kekeluargaan atau rakan-rakan tadi kan untuk membantu kita lah, memberi semangat. Okay, so dalam wujudkan persekitaran yang sihat ni ataupun nak membantu kita punya apa orang kata semangat lah. Lagi bagaimana pula peranan institusi lain, contohnya macam kejiranan kita ke ataupun pihak sekolah bagi anak-anak kan dan sebagainya, macam rakan sekerja ke, macam mana membantu kita? Okay. Yang ni kita dah sentuh bab anak-anak sikit kan. Macam selain daripada keluarga kan, macam mana institusi lain di sekeliling memberi pengaruh kepada anak-anak kita. So basically pertama kita kena tahu kita ni semua kan, semua antara kita hidup dalam satu ekosistem yang kita saling orang kata membantu dan menyokong lah kan. So basically bila kita cakap pasal anak-anak, sebenarnya kita kena tahu tak hanya parent ataupun keluarga yang bagi pengaruh kepada anak-anak kita. So basically anak-anak kita akan encounter atau bertemu dengan individu lain di sekeliling dia, pergi sekolah, persekitaran dan juga kata-kata yang datang daripada media sosial, TV, radio. Itu pun sebenarnya a part of ekosistem. Kan? Tapi sebelum kita pergi further Azira, kita kena tahu dan kena faham. Benda ni ramai yang tak faham. Jadi bila tak faham, kita tak ambil remeh. Kita tak bagi serius. Okay? Dua konsep utama. Yang pertama mengenai prefrontal cortex, otak yang bernama prefrontal cortex. Dia terletak dekat belakang dahi kita Zira. Ni kalau kita pegang dahi kita, belakang dahi ni ada prefrontal cortex. Prefrontal cortex ni tugas dia membuat keputusan, mengawal emosi, tetapi dia belum terbentuk sepenuhnya sampai kita berusia 23 tahun. Makanya dekat sini sebab tu kita tengok ramai anak-anak atau remaja susah buat keputusan, lepas tu emosi tak stabil sebab prefrontal cortex tak terbentuk lagi. Dan semasa prefrontal cortex tak terbentuk ni, basically apa sahaja yang dia nampak dekat sekeliling dia boleh tiru. So contoh kalau sekolah tu bagi benda-benda, ajar benda-benda tak best, kawan-kawan dia ajar benda-benda tak best, maka prefrontal cortex dia masih lagi dalam proses learning kan. Jadi dia boleh tiru, dia boleh serap masuk kan. Jadi penting kat sini untuk kita tahu yang umur 23 tahun ke bawah anak-anak kita kena exposekan dengan environment yang bagus. Kalaulah di sekolah, kita kena make sure sekolah pun tahu, oh okey budak ni budak kecil, jadi prefrontal cortex dia tak terbentuk sepenuhnya. Jadi apa yang kita kena bagi adalah yang terbaik. Contoh-contoh yang terbaik. So sekolah kena tahu. Jiran pun kena tahu, oh dia ni ada anak kecil, umur anak dia baru 18 tahun, maknanya emosi dia tak stabil lagi. Jadi kita jangan bergaduh depan dia sebab dia akan serap masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena faham konsep the absorbent mind. The absorbent mind ni maksudnya anak-anak sebelum ketika berusia 0 hingga 7 tahun, otak mereka macam sponge tau. Dia akan serap masuk semua benda yang dia dengar, dia nampak, dia lihat daripada TV, daripada sekolah dia belajar, daripada kawan-kawan, jiran, orang yang datang rumah. Semua termasuklah perkataan. Contoh, kalau tiba-tiba ada orang datang keluarkan perkataan tak elok kan, kawan-kawan kita datang, lepas tu dia kata, anak awak ni lembab lah buat kerja kan. Dia sebenarnya kawan kita tu ekosistem tau sebenarnya. Apa yang dia sebut lembab buat kerja tu, anak-anak kita akan absorb. Sebab konsep of the absorbent mind. So anak kita pun simpan, zup, jadi kepercayaan anak kita. Lepas tu bila anak kita besar, anak kita jadi lembab. Bukan sebab parent, bukan sebab kita yang cakap dia lembab. Tapi sebab kawan kita. Ataupun mungkin bila dia pergi sekolah, cikgu kata awak ni malas lah kan. Jadi malas tu diserap masuk. Jadi kat sini kita kena tahu ekosistem ataupun institusi lain selain keluarga, selain ibu bapa kan, sangat penting dalam memberi orang kata memberi kesan ke atas kehidupan anak-anak kita sampai dia berusia 23 tahun. Jadi saya sarankan kat sini semua manusia sebab kita ekosistem kan, jaga lisan, jaga perbuatan. Lepas tu behavior kita tak kisahlah kita ni cikgu ke, kita pihak sekolah ke, daripada kejiranan ke, kawan-kawan ke, sebab semua bagi impact dalam pembentukan mental image anak-anak kita. Kadang-kadang parent tak bersalah pun Zira. Parent cakap benda baik-baik je dekat anak kan. Comel anak kita, rajin anak kita. Sampai dekat sekolah malas. Tak buat kerja. Kan? Jadi itu yang bagi impact dekat otak dia sampai dia berusia, kalau dia absorbent mind tadi 7 tahun,
Kalau prefrontal cortex tu emosi dia tak stabil, dia cepat menangis semua tu sebab itulah sampai umur 23 tahun. Okey, okey, faham. Ilmu baru ni kita dapat hari ni. Alright. So, yang mana ada kawasan kejiranan dengan anak kecil ataupun yang mana mungkin guru-guru ataupun siapa lagi yang melibatkan ni? Ataupun adik-beradik atau pun juga kan macam sepupu sepapat ke take note benda ni, jangan semena-mena ni kita nak bercakap macam buruk tentang orang ataupun kat seseorang sebab benda tu melibatkan orang tu balik dan boleh masuk ke dalam minda dia kan. Betul, especially budak kecil. Lah, especially budak kecil sebab yelah kita sekarang ni memang dari dulu pun kalau orang tu jenis cakap lepas dia akan cakap lepas. Mungkin kau tu malas ke, kau tu hitam ke, apa ke, pendek ke apa kan. So macam benda tu sebenarnya tak elok kan, sebab dia masuk ke dalam minda orang, mental orang. So orang tu boleh mengalami keburungan, boleh terjerumus kepada itulah benda-benda macam tu. Alright. So kita balik kepada situasi untuk pandemik pula kan. Tadi kita dah ambil secara yelah ni ilmu barulah bagi saya yang pasal matang apa yang exhaust tu apa semua kan. So yang mana yang baru juga kita boleh share kita punya video sekarang ni untuk orang lain tahu juga ilmu ni sebab yelah penting. Mulut kita walaupun jenis lepas cakap tapi kena tahu benda tu mendorong kepada orang lain punya diri, orang lain punya minda. Okay. Sebab tu kita kena jaga lisan kita. Kalau dalam Islam pun kan dah sebut kan kalau tak ada benda baik nak cakap, baik diam kan. Kerana apa? Kerana benda buruk yang kita cakap memang dia tak bagi kesan kat diri kita tapi dia bagi kesan dekat orang lain. Kalau kita kata awak ni gelap lah, awak ni hitam. Lepas tu orang tu simpan dalam minda dia, dia terasa dan minda dia akan buat dia percaya dia memang gelap, dia memang hitam. Jadi minda dia akan macam melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan kulit dia jadi gelap. Sama juga situasi kalau awak ni malas kan. Jadi minda dia akan cakap tak payah buat kerja lah. Sebab tu kadang-kadang separuh daripada kita selalu give up macam malas lah. Mana datang perkataan malas tu? Cuba fikir, sebenarnya mesti ada someone pernah cakap dengan kita, awak tu malas. Jadi ekosistem ni semua orang kena faham konsep bagaimana minda absorb benda kan. Dan kalaulah semua orang faham kan Zira, dunia ni tak adalah orang yang macam mudah putus asa kan. Sebab kita keluarkan kata-kata yang baik je kan. Okay, betul-betul. Alright doktor, kita dah masuk kepada topik anak-anak ni. Dia sebab sekarang ni kalau macam contoh lah orang dewasa macam kita cakap tadi mungkin boleh lagi lah tahan, kawal cara kita nak uruskan kita punya keburungan apa semua kan. So macam anak-anak ni pula waktu-waktu pandemik sekarang ni kan, anak-anak supposedly waktu-waktu mereka kecil ni lah kita bawa pergi jalan, kita bawa pergi sana, pergi sini, main dekat luar kan. Pergi sekolah dan jumpa kawan-kawan tapi sebabkan situasi sekarang ni berbeza. Jadi macam mana Kak Ida mungkin sekarang ni waktu kita tengah bercakap ni kita punya surrounding kita dah berbeza. Mungkin dah boleh keluar lah kan bawa tapi masih lagi ada parents yang sedikit nak sebut macam paranoid lah, macam takut bawa anak keluar, takut apa-apa jadi kan. So ada tak kaedah ataupun alternatif yang boleh ibu bapa ambil untuk pastikan bila duduk kat rumah tu anak-anak tetap ceria dan gembira, tak rasa tertekan? Okay. So basically boleh je sebenarnya. Dia regardless of where, dia bukannya macam kalau kita keluar baru kita find the happiness. Tidak. Sebab kebahagiaan, ketenangan tu dia ada di mana-mana. Dia bergantung kepada cara kita mencari kebahagiaan dan mendatangkan kebahagiaan tersebut kan. Bukannya tak semestinya kalau kita duduk rumah kita kena stres. Keluar baru happy. No, bukan mindset macam tu. Tapi macam saya selalu sebutlah kepada ibu bapa kan. Saya suka guna formula. Banyak formula saya Zira kalau yang saya bagi dekat sebab saya nak ibu bapa mudah faham. Jadi kalau untuk situasi macam ni kan, mungkin alternatifnya ibu bapa boleh guna formula yang saya suruh pakai A, B, C, D, E, F. So ada 6 formula.
A2F yang kita boleh aplikasikan. A itu apa? A itu ajar anak-anak manner. Maknanya behavior. Ajar anak-anak kita mengenai keadaan, ajar anak-anak kita bagaimana nak bersikap bertoleransi kan, ajar manner. Sebab manner ni akan bantu dia untuk memperkembangkan diri dia. Dia macam nanti dia akan ada satu persepsi, tak semestinya aku duduk rumah aku kena stres. Jadi dia akan hormat, dia akan belajar hormat. Duduk rumah dia akan gembira, keluar pun dia boleh gembira sebab kita dah ajar manner dekat dia kan. B, kita bantu dia untuk buat jadual, especially kalau ada anak-anak yang tak keluar tu. Kita bantulah anak-anak kita susun jadual dia, pukul 11 buat apa, pukul 2 buat apa, pukul 4 buat apa. Kita bantu dia sebab setengah parent kita tak ada masa nak bantu anak kita. Bila kita tak ada masa, itu yang menyebabkan anak kita rasa kita tak bagi perhatian tu kan. Jadi bantu anak kita. C, cakap. Kita kena cakap dengan anak kita selalu mengenai situasi. Kalaulah kita tak bagi dia keluar ataupun kita kata dia akan cakap, mama orang lain boleh keluar, kenapa adik tak keluar? Kita cakap dengan dia, sebab situasi belum lagi mengizinkan. Kita cakap. Kadang-kadang kita tak cakap kan Zira, kita terus marah. Diamlah, mama kata jangan keluar. Kan kita terus sound anak kita kan. Tak boleh macam tu. Kita kena cakap untuk mereka faham. Komunikasi dalam cara yang mudah difahami. Lepas tu D, dengar luahan. Penting sangat untuk dengar luahan anak-anak kita. Kadang-kadang kita rasa kita besar. Kadang-kadang kita rasa macam kita tak ada masa. Dan anak-anak kita bila datang kan, tengah buat something, tiba-tiba dah datang, mama nak cakap something. Mama sibuk lah, jangan kacau. Mama work from home. Cannot. Kita tak boleh buat macam tu, dah lah dia duduk kat rumah kan. Jadi kita pause kejap apa yang kita tengah buat tu. Lepas tu adik nak cakap apa dengan mama. Kan, kita dengar luahan dia. 2 minit pun tak apa. Sebenarnya seminit pun cukup. Kalau macam saya dengan anak saya kadang, alright, what is that Adam? Okay, alright, okay. Dah macam tu je kan. Sebenarnya kita tak adalah macam serius pun. Tapi bagi mereka itulah momen yang dia akan belajar skill juga. E, encourage positivity, positive environment ataupun mindset. Maknanya kat sini, kita kena ada positive environment tu tau. Kita kena ajar anak kita kemas rumah. Kita kena ajar anak kita persekitaran yang bersih tu bagaimana. Lepas tu mindset kena positif. Dan yang terakhir sekali, F tu, fokus pada hikmah. Ini pun jarang kita ajar dekat anak-anak kita. Kita kena cakap dengan anak-anak kita. Semua yang terjadi ni mesti ada hikmah. Fokus pada kebaikan. Jangan fokus pada keburukan. Jangan cakap macam ni, COVID nanti bunuh kita. Bunuh tu adalah perkataan negatif. Jadi kita tak fokus pada kebaikan. Jadi apa kata kita fokus pada hikmah ataupun kebaikan kan. Kata tengok COVID ni dia suruh mama duduk rumah, ayah duduk rumah. So adik ada kawan dekat rumah kan. Adik tak adalah seorang-seorang. Macam tu. So ini mungkin formula A2F ni sebagai parent kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita lah untuk membantu anak-anak kita develop relationship yang bila toward the end, bila besar, bila dia ada masalah, dia boleh datang cari kita kan. Okey, betul-betul saya setujulah bila kita waktu kecil, anak-anak kecil ni bila dari awal kita dah okey dengan dia, kita rapat dengan dia, so besar lagi lah kita boleh rapat dengan dia. Sebab dari kecil lah kita boleh attract dia untuk rapat dengan kita. Bila dah besar nanti, bila dah awkward, barulah ibu bapa pula terasa anak-anak tak mencari. Okey. So mana ibu bapa yang sedang menonton kita di rumah tu boleh ambil tadi ataupun siapa yang tak sempat catat boleh share dulu video ni, nanti tengok balik apa formula A to F tadi tu. Alright, so yang mana baru masuk pula, sekarang ni kita sedang apa orang kata berdiskusi, bukan berdiskusi, kita sedang mengupas topik luaran okey, dalaman koyak, awasi masalah mental keluarga. Okey, so yang mana baru masuk tu boleh share dulu sebab dah terlepas banyak dah tadi apa yang kita borakkan hari ni. Alright, so doktor, kalau tadi kita cakap apa tu, yang pasal kita duduk rumah lah kan dengan anak-anak pun semua takut untuk keluar kan. So bila kita duduk rumah ni masih lagi ataupun anak ada pula tekanan, kita tak tahu pula anak ada tekanan kan. Kita dah buat macam-macam dah untuk bagi diorang gembira. Mungkin
tak keluar juga muka jadi masalah dia orang untuk tak tengok dunia luar, ataupun bila dah start keluar anak-anak dah jadi macam rusa masuk kampung. Dah macam alamak apa ni kan. Nak lagi yang baru lahir 2 tahun lepas kan. Keluar-keluar Betul. tak pernah keluar rumah. Tengok macam kan semua dah terkejut. So yang mana yang ada alami tekanan ni, yang mana yang duduk rumah kita tengok anak daripada happy sebelum ni, gembira kan, wataknya riang, tiba-tiba boleh jadi pendiam, mungkin dia ada tekanan perasaan. So dia akan memberi masalah kepada personality dia lah kan, dan juga komunikasi anak-anak tersebut. So apa yang boleh kita buat untuk kita tahu macam mana ada tekanan ke anak-anak ni? Okey, macam mana ada tekanan melalui personality itu sebenarnya kita boleh nampak lah, tapi dekat sini saya kena jelaskan dulu Zira mengenai dalam ilmu kepimpinan kan. Dulu saya mengajar benda ni dekat universiti. Ramai yang keliru tahu antara personality dengan karakter. So ini parent kena faham dahulu, sebab kalau kita tak faham nanti kita simply assume personality anak kita berubah sebab dia tekanan perasaan. Tak, mungkin karakter dia yang berubah kan. Jadi kedua-dua benda ni sebenarnya adalah benda yang berbeza, yang mana apabila sebenarnya kita mengalami tekanan sementara, contoh macam stres kejap je, ia akan mempengaruhi karakter kita. Tapi tekanan yang berpanjangan akan mempengaruhi personality kita. So dua benda berbeza. Kalau short term stress ataupun sehari dua je kita stres, karakter berubah. Tapi kalau panjang, personality akan berubah. So personality ni apa? Personality ni dalam bahasa lain dia adalah kepribadian ataupun sesuatu yang terbentuk daripada sikap dan tingkah laku yang menyebabkan kita dengan orang lain berbeza. Itu personality. Maknanya dia fokus pada sikap dan tingkah laku. Itu personality. Tapi karakter adalah perwatakan yang merujuk kepada kepercayaan moral dan mental kita. Apa yang betul, apa yang salah. Maknanya kat sini karakter referring to our brains kan. So bila anak-anak kita stres kejap, perwatakan dia orang mungkin berubah. Tapi personality dia masih sama. So basically perwatakan ni kita dapat lihat dari segi cara fikir dia, cara dia kawal emosi. Mula-mula anak kita ni seorang yang tenang, tiba-tiba dia ambil barang dia baling, pum. Sekejap kan. Itu maknanya karakter dia berubah, tapi personality dia tak berubah. Sebab yang keluar emosi tu emosi marah dikawal oleh karakter kan. Tapi bila anak-anak kita mengalami stres yang berpanjangan yang boleh membawa kepada depression semua tu, dia bagi impact dekat personality. Personality ni maksudnya sikap dan kelakuan kita tadi kan. Sikap kita akan berubah. Contoh daripada seorang yang periang, tiba-tiba kita jadi pendiam kan. Tingkah laku kita berubah daripada seorang yang lemah lembut, tiba-tiba kita jadi kasar, jadi kurang ajar, kita tak respect orang kan. Sikap berubah. So dua benda ni adalah benda yang berbeza. So kita kena tahu karakter ataupun emosi ni dia akan mengawal personality. So character comes first, baru personality comes kan. So kalau anak-anak kita stres, kita tengok apa perubahan yang berlaku. Adakah perubahan dari segi emosi ataupun perubahan dari segi kelakuan. Kalau emosi maknanya mungkin sementara lah, kita boleh bantu lagi anak kita kan. Kita boleh halang dia daripada terjebak dalam dunia depression ni. Tapi kalau dah berlaku emosi tak stabil, lepas tu dia dah keluarkan melalui sikap yang menjadi tindakan ataupun action dia, maka kat situ kita tahu personality dia dah berubah. Bila personality dah berubah, kita dapat baca yang macam okey, mungkin dia punya stres ni dah lama rupanya, agaknya kita tak perasan kan, anak kita ni dah mengalami tekanan perasaan ni kan. So ini yang parent kena ambil cakna lah, sebab simply kadang kita label anak kita ni depressed sebab personality berubah, tapi kita tak tahu pun bukan personality, sebenarnya karakter kan. Kalau karakter, that's normal among children, sebab the kids easily get angry kan, dia tak dapat barang dia marah, dia tantrum, that's character. Tapi kita tak boleh label anak kita sebagai seorang yang depressed atau stres. Sebab kalau kita label, mulut kita lah berbalik kepada soalan ekosistem tadi tu. Betul-betul jadi stres. Alright, faham. Okay, so sebenarnya bezalah personality dengan
ni lah apa orang kata? Director. Right. So Betul. parents boleh kot different antara dua benda ni supaya kita senang untuk apa kata attract balik anak-anak ataupun kita nak ubah benda tu. Kan? Kalau kita sendiri yang tak boleh nak bezakan, macam mana kita nak apa tu? Macam mana kita nak ambil balik hati anak-anak, kita nak ubah balik kan cara ni apa semua. Alright, so doktor, saya rasa kita pun dah sampai ke penghabisan dah ni, dah ke penghujung dah ni. Rasa macam singkat sangat masa kita dengan doktor hari ni. Kan? So, siapa yang baru masuk kita punya live hari ni, kita dah habis dah sebenarnya. Boleh share dulu video ni, nanti tengok balik kita cakap tentang apa. Alright. So, yang mana ada tekanan apa ataupun dibelenggu masalah apa-apa, kita cuba untuk buat dulu diri kita apa semua kan. Kita ubah dulu, kita cuba untuk cari dulu jalan penyelesaian. Kalau boleh cari kawan-kawan ataupun cari ahli keluarga, cari ceritakan dulu. Kalau rasa tak mampu sangat baru kita jumpa psikiatri, minta pandangan mereka. Alright. So doktor, ada kata-kata akhir untuk kita punya penonton hari ni? Kata-kata akhir banyak insyaAllah, tapi tak, saya ada dua saya nak pesan. Yang pertama, do not simply judge anak kita tu seorang yang mengalami tekanan ataupun mental koyak ke kan. Jangan simply lah, sebab tak semestinya kalau kita nampak anak kita sedih, diorang tengah depres atau diorang tengah koyak kan. So sebagai ibu bapa, aware dengan formula 2A. 2A ni saya selalu sebut dulu dekat TV, kat radio saya selalu sebut aware dan alert. 2A ni aware mengenai perkembangan anak-anak kita, sebab setiap perkembangan anak-anak beza. Contoh kalau kita tengok umur 10 tahun anak kita dah start menipu. Lepas tu kan kita akan rasa macam dia ni dah tak betul ni, dah start menipu. Rupa-rupanya itu perkembangan normal anak-anak yang berusia 10 tahun. Kalau kita tak aware, makanya kita akan simply label anak kita ni dah berkawan dengan budak-budak jahat. So aware dan alert mengenai perubahan tingkah laku, emosi dan sosial serta fizikal, sebab yang ni yang akan bawa kepada tadi yang saya kata tadi, depression ke anxiety semua tu. Kita kena aware dan alert sebagai parent. Yang kedua, pesanan ringkas lah, ini very ringkas. Dalam sesebuah rumah tangga sebenarnya kita kena ada asas ataupun foundation dalam keluarga. Saya selalu tekankan mengenai foundation 3K dan 2B. Terapkan kepercayaan, sama ada bersama anak atau isteri atau suami, pasangan. Lepas tu kita kena ada komunikasi yang berkesan. Komunikasi ni semua tahu, ahli keluarga, isteri, suami, anak-anak. Lepas tu kena ada sifat kekitaan. Kekitaan ni dia bukan lagi it's about me, it's about you, no. Kalau dalam keluarga, it's about us. Kalau kita nak makan, kita makan sama-sama. Jangan beli makanan untuk kita je. Jangan beli makanan untuk suami, beli untuk dia je. Pergi keluar kedai mamak, makan seorang-seorang kan. No. Dalam keluarga, kekitaan tu penting. Lepas tu 2B. 2B B yang pertama ni adalah bertolak ansur, mean give and take. Sometimes kalau nampak isteri penat, suami buatlah kerja. Kan, tolonglah jaga anak, tolonglah cuci baju. Dan sometimes kalau macam suami tu tengah tengok TV ke, isteri bagilah masa sikit. Janganlah asyik bebel je. Macam tu bertolak ansur. Dan B yang terakhir, belajar untuk hormat. Penting sangat. Hormat ni akan lead kepada manner, kelakuan kalau kita bawa dia ke atas, dia akan lead kepada, dia akan memberi kesan kepada emosi. Dekat situlah kita mampu wujudkan keharmonian rumah tangga, insyaAllah. Terima kasih Zira, semoga perkongsian bermanfaat lah kita hari ni, insyaAllah. InsyaAllah sangat bermanfaat. Saya rasa siapa yang mendengar ni sangat orang kata beruntung, sebab yelah ilmu yang doktor bagi hari ni sebenarnya kita macam saya mengaku yang saya kurang membaca, tapi dengan apa yang doktor cakap ni kebanyakannya akan masuk ke kepala otak, so kita akan ingat nanti. Macam tu. Yelah, sebab kita kadang dengan orang kata kita tak sangka apa yang kita buat ataupun behavior kita sendiri menyebabkan orang lain boleh terkesan. Orang lain akan diberikan impact lah. Macam yang doktor kata tadi lah,
apa yang kita cakap dekat orang, especially anak-anak kecil yang masih lagi tak matang, diorang boleh ingat apa yang kita cakap dekat dia orang kan, sampai boleh menyebabkan benda tu mengubah diri dia semula. Kan, Ingat alright. satu hal Zira, jadi kepercayaan ni yang membentuk dia punya karakter tadi tu. Kan, itu yang penting tu. Kita macam alamak bersalahnya kita. Sebab itulah orang cakap macam bila dengan budak-budak ni jangan simply cakap apa yang kita rasa nak cakap, kena tapis word kita, especially kalau bagi orang yang yang jenis kuat carut ke apa ke kan, memang kena tapis, jangan sampai budak-budak dengar sebab dia orang boleh capture apa yang kita cakap. Alright, so kita tamat di sini saja doktor. Terima kasih doktor sudi berkongsi dengan kita hari ni. Banyak ilmu kita dapat ni. Siapa yang penonton juga terima kasih sebab mendengar, dan mana yang tengah dengar ni boleh share dulu, siapa yang tak share lagi, dan like kita punya video hari ni, kita punya live hari ni kan, supaya ilmu ni bukan kita je yang dapat. Sia-sia lah kalau kita simpan kat kita seorang. Kita kenalah share dekat orang lain. Alright. So jangan lupa, saya ingatkan semula, jangan lupa untuk follow social media keluarga, iaitu di Facebook, di Instagram, di YouTube, dan juga di Twitter, di TikTok pun ada. Macam-macam kami update di sana. Alright. So saya rasa sampai sini saja kita punya keluarga talk. Nak tahu topik apa pula next, kita tunggu next. Okay. So bye semua. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum.